Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, saya nak huraikan di sini, penetapan hasanah ataupun tidak bukan hanya semata-mata dengan akal. Dan benda ni juga Ustaz Engku sebut tadi, maknanya kita nak tahu baik ataupun tidak kena kembali kepada dalil. Dan dalil itu akal, kalau benda yang akal tak boleh masuk, kita tak boleh guna akal. Dalilnya ialah, buktinya ialah 3 orang sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari. 3 orang sahabat Nabi, seorang nak puasa tiap hari tak nak buka, seorang nak salat malam tiap hari tak nak tidur, seorang lagi tak nak kahwin kerana nak betul-betul ibadat. Oh, akal kata bagus. Tak ada siapa kata mereka ni memang nak masuk neraka dengan perbuatan ni. Akal kata bagus. Tapi Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa benci dengan sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Justru bila kita nak menggunakan akal, pastikan akal tu akal yang nak digunakan pada bahan ataupun pada isu yang akal boleh masuk. Bukan benda yang ibadat ghairu maqulatil makna. Bukan ibadat yang tidak boleh difikirkan maknanya, yang tidak boleh difikirkan kemunasabahannya. Begitu juga kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Mas'ud ketika mana dia berhadapan dengan orang yang melakukan ibadat tetapi tidak betul caranya. Ada orang mengatakan riwayat ini dhaif, tetapi riwayat ini sebenarnya hasan. Ada berbeza pendapat. Ibn Ma'in ketika mengkritik dalil mengkritik perawi yang bernama Amr bin Yahya, dia kata laisa bi syai'. Jadi orang ingat laisa bi syai' di sisi Ibn Ma'in ni dhaif. Betul dhaif, tetapi laisa bi syai', laisa hadithuhu bi syai' di sisi Ibn Ma'in kena rujuk. Ada makna, ada 2 makna. Yang pertama dhaif sungguh, yang kedua seperti yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Hadiyus Sari, dia kata laisa bi syai' boleh memberi makna perawi ni hadis dia tak banyak. Bukan dhaif, tapi hadis dia tak banyak. Kita rujuk kepada tafsir Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dia sendiri kata hadis kawan ni tidak begitu banyak. Maka riwayat ini bukan kerana perawinya dhaif. Ayah dia dikatakan majhul, tapi sebenarnya tak majhul kerana Syu'bah meriwayatkan daripada ayahnya. Yang mana Syu'bah seorang perawi hadis yang begitu teliti, dia tidak akan riwayat daripada perawi yang dhaif. Jikalaulah kata dia dhaif, kalaulah betul kata dia majhul, dia juga disokong. Riwayat ni disokong oleh seorang lagi, nama dia Mujalid Ibn Sa'id, juga dhaif ringan. Bila dhaif ringan dengan majhul, duduk sekali menguatkan antara satu sama lain. Maka riwayat ini hasan. Apa yang dibuat oleh Ibn Mas'ud? Dia tentang golongan ni kerana beribadat tak ikut disiplin. Kalau nak kira akal, baguslah buat majlis zikir di masjid, tapi tak ikut cara. Dan dia kata, apa yang kau buat ni? Kata orang yang duduk dalam masjid tu, kami bukan nak buat benda jahat, kami nak buat benda baik. Dia sebut, kami muridil khair la yusibahu syai'. Berapa ramai orang yang nak buat kebaikan tetapi dia tak dapat. Dan kalau nak kira akal, niat baik saja, tak ada bid'ah dalam dunia ni. Kerana orang buat bid'ah memang niat baik. Mana ada orang buat bid'ah niat tak baik? Poin yang ketiga yang saya nak sebut, bid'ah dalam syarak semuanya sesat? Tidak. Bid'ah dalam syarak ada yang hasanah. Bahkan Syekh Alawi Maliki menyebut dalam kitab dia Mafahim, perbezaan di antara Syatibi dan juga Imam Syafi'i dan juga yang sekumpulan dengannya hanya khilaf lafzi. Bahkan bukan hanya khilaf lafzi ni, maksud tak ada beza pun, cuma berbeza daripada aspek dia tengok sahaja. Begitu juga bukan hanya Syekh Alawi Maliki, bahkan disebut juga oleh Syekh Rumari, dia mengatakan juga khilaf lafzi. Apa yang menarik, disebut juga oleh Ustaz Zamihan, dan dia mengatakan dalam kitab dia Hujah, menjawab kritikan Dr. Asri, dia menyebut, dia kata patutnya tak perlu bergaduh lah dalam isu ni. Dan sungguh kita memang tak nak bergaduh dalam isu ni. Kita tak nak bergaduh, kita nak duduk santai-santai, kita senyum-senyum.